Bercakap tentang musim perayaan ini, saudara, ia merupakan platform untuk kita mengeratkan hubungan silaturahim sesama manusia, khususnya ahli keluarga kita. Namun dalam tempoh pandemik ini, bagaimana cara untuk kita meraihkan perayaan agar matlamat untuk mengeratkan hubungan sesama insan itu dapat kita peroleh? Untuk bercakap berkenaan dengan topik ini, saya bersama dengan Tuan Firdaus Wong Wai Hung, pendakwa bebas atau mahu dipanggil sebagai Bro Firdaus. Ya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Sihat, alhamdulillah. Terima kasihlah cuti-cuti ini kan mahu bersama dengan kami dalam Sahabat Malaysia. Terima kasih juga sudi jemput. Alhamdulillah. Sama-sama. Bro Firdaus, meraihkan sesuatu perayaan untuk mengeratkan hubungan silaturahim dalam tempoh pandemik ini, bagaimana? Baik, bila kita lihat kepada meraihkan, menyambut perayaan dalam tempoh pandemik, kita tak mengkhususkan terhadap apa-apa perayaan, ya, tapi kita sebut secara umum. Maka kita kembali kepada apa yang telah disebut, sebab dalam Islam kita ada satu garis panduan. Sebab dalam Islam ni kita percaya bahawa setiap perkara dalam kehidupan kita ada garis panduan dia. Cara berpakaian, cara makan, bagaimana nak bernikah, ya, meninggal, macam mana nak diuruskan. Maka dalam juga kita ada pandemik, ada situasi kecemasan begini, kita juga ada garis panduan. Dan apabila ada sesuatu garis panduan tu dia tak jelas di dalam Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala dia sudah tentu dia memberikan kita garis panduan yang lebih mudah untuk kita. Contohnya, saya ambil satu petikan dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 59, yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Atiu Allah, atiu Rasul wa ulil amri minkum." Maksudnya, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada pemerintah di kalangan kamu. Maka bila pemerintah, di situ pemerintah kita dah ada SOP bagaimana nak meraihkannya dan sebagainya. Ya. Dan kalau kita lihat kepada SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia, okey, boleh dilakukan perayaan, sambutan dan sebagainya, upacara keagamaan di gereja, di masjid, di kuil dan sebagainya, tetapi ada jumlah-jumlah tertentu. Ya. Contohnya, untuk kita katalah perayaan Christmas ini, kepada sahabat kita yang meraihkan Christmas, ya, daripada agama Kristian. Majlis Keselamatan Negara pun telah menyebut bahawa berapa ramai yang mereka boleh sambut, ya, tak boleh terima tetamu luar dan sebagainya, cuma keluarga yang terdekat. Maka garis panduan Islam di situ sangat jelas, iaitu kita ikut saja apa yang telah disebut oleh pemerintah, khalifah kita, pemerintah di kalangan kita, kerana mereka bertanggungjawab ke atas keselamatan dan kesejahteraan sepatutnya rakyat kita, dan kita taat dalam bentuk kita kata perkara yang tidak mendatangkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bila bercakap tentang perayaan ini juga, tadi Bro ada mengatakan bahawa dalam tempoh pandemik ini kita perlu patuh kepada SOP, antaranya tidak membenarkan orang luar datang. Tapi dalam suasana Malaysia ini, setiap kali perayaan kita biasa dengan amalan kunjung-mengunjung, ziarah-menziarahi, rumah terbuka, namun tidak dapat dilaksanakan, tapi masih ada lagi yang mahu datang ke rumah saudara mara. Bagaimana untuk kita menyantuni situasi ini? Keluarga mahu datang, pada masa sama kita mahu menjaga SOP. Cara adabnya yang ditekankan Islam. Saya percaya kalau kita lihat kepada apa yang disebut oleh Majlis Keselamatan Negara, tidaklah mereka mengatakan tak boleh langsung, tetapi dia perlu dihadkan dalam lebih kurang kita kata maksimum 20 orang kan dalam satu tempoh. Tetapi perlu kita faham juga, kita kena juga tengok saiz rumah juga. Kalau rumah yang lebih kecil, kalau 20 orang tu dia dah kira macam sempit betul dah, kan? Dan kita tak digalakkan berada di tempat yang sempit dalam kuantiti yang ramai, kan? Jadi di situ dia kembali sekali lagi, kalau ada niat nak meraihkan boleh, tetapi pastikan tuan rumah juga berperanan untuk melakukan sesuatu, yakni mengatur jadualnya. Siapa yang nak datang dan sebagainya. Cuma di situ dia mungkin akan ada sedikit kesulitan lah. Kesulitan, apa yang kita maksudkan dengan kesulitan di sini, iaitu kita bayangkan kalau kita makan di restoran sekarang, kan, sudah tentu pemilik restoran selepas setiap pelanggan pergi, ada yang saya dikabarkan mereka perlu mensanitasi tempat duduk, meja makan dan sebagainya sebelum pelanggan yang lain masuk. Andai kata dalam tempoh perayaan ini kita pergi, dan bagaimana dengan pemilik tuan rumah tu? Tuan rumah tu mungkin dia tak sanitasi, kan? Dan mungkin orang yang terdahulu tu dia datang, kan? Dan ada tak kita akan ikut SOP sebenar-benarnya, yakni kita akan scan MySejahtera. Mungkinnya, mungkin tidak, kan? Jadi semua itu perlu kita ambil dalam pertimbangan dalam tempoh. Dalam semangat kita nak meraihkan, ya, tetapi kita juga perlu berhati-hati dalam waktu ini.
Ya, itulah satu lagi normal baharu ketika musim perayaan yang perlu untuk kita sama-sama adaptasi. Bukan saja kita perlu menggantung aksesori-aksesori seperti ini, malah kita juga perlu meletakkan peralatan-peralatan untuk pencegahan penularan COVID-19. Ini norma baharu yang perlu untuk kita biasakan dalam kehidupan seharian kita. Bro, bila bercakap juga tentang perayaan sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang gembira-gembira. Perkara-perkara gembira inilah yang selalu dikaitkan dengan platform untuk kita menyatu padukan. Bukan saja perayaan, malah sukan misalnya, acara-acara hiburan misalnya itu untuk menyatukan. Sedangkan kalau kita lihat dalam konteks Malaysia sekarang ini dan dunia bahkan, penyatuan rakyat Malaysia ini boleh diwujudkan menerusi cabaran yang kita hadapi. COVID-19 misalnya, kita dah saksikan bagaimana perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia ini berjaya untuk kita melandaikan lekuk COVID-19, perpaduan dan cabaran. Baik, kalau kita lihat nak kata perpaduan, ada banyak perspektif sebenarnya. Ada banyak perspektif. Kalau kita tengok kepada apa yang disebut oleh fellow kanan pensyarah di UKM, iaitu Profesor Datuk Dr. Teo Kok Seong, beliau mengatakan bahawa ini apa yang beliau sebut. Beliau mengatakan sendiri bahawa perpaduan itu sebenarnya tak pernah wujud pun dalam Malaysia. Itu apa yang disebutnya. Mungkin ada yang setuju, ada yang tak setuju. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks Malaysia sewaktu COVID-19 ini, adakah rakyat Malaysia bersatu? Saya rasa mungkin bersatu itu satu perkataan yang cukup besar makna dia. Tetapi kalau nak kata, adakah kita sebenarnya dari segi matlamat kita bersatu dalam matlamat? Ya, mungkin betul. Ya, mungkin dari segi tujuan masing-masing ada yang berbeza kan. Tetapi kalau kita lihat sepanjang COVID-19 ini, rakyat berbilang bangsa, berbilang kaum, kan? Tanpa mengira agama dan bangsanya. Mereka memberikan bantuan kepada mereka yang terjejas dan sebagainya. Saya ambil contoh. Bukan kata orang kata masuk bakul anggap bakul. Kami sebagai sebuah pertubuhan dakwah Islam, daripada bulan Mac sehingga ke bulan ini, lebih kurang 1.5 juta telah kami belanjakan untuk memberikan bantuan bekalan kepada mereka yang memerlukan tanpa mengira agama dan bangsa. Malahan kami buat program-program tertentu yang syarat-syaratnya tidak diletakkan bangsa dan agama dia. Siapa yang layak, siapa memerlukan, dia dapat. Jadi di situ, dari segi dia sebenarnya dalam konflik, dalam pandemik, dia ada sinar. Sebagaimana kalau pepatah Inggeris disebut, dia ada the light at the end of the tunnel. Kan? Dia ada sinar. Maka sebenarnya setiap pandemik, malapetaka, musibah itu, dia mestinya dalam perspektif Islam, Allah Subhanahu Wa Taala dia tak suka kepada kemusibah itu, tetapi menyukai kebaikan yang terhasil daripada musibah itu. Allah Subhanahu Wa Taala suka kita apa? Suka kita bila ada orang dalam kesusahan menolong. Allah suka. Sebenarnya kita lihat dalam bentuk yang lebih positif, itu adalah sebenarnya platform yang Allah sediakan kepada kita untuk kita bersedekah. Orang kata ramai dalam pandemik ini terjejas. Tapi kita tengok sedekah orang masih ramai, ada tak kurang. Betul. Malahan bertambah. Tiba kita kata ramai terjejas, perniagaan terjejas. Tapi kita tengok sumbangan demi sumbangan. Ada. Masyarakat tetap memberi. Ada yang kehilangan kerja pun sanggup memberi. Maksudnya di situ mereka tak kisah pun. Yang penting manusia mendapat manfaat daripada sumbangan mereka. Jadi dalam konteks itu, rakyat Malaysia saya boleh kata saya kira sebagai sangat berbangga kerana kita lihat apa dua musibah yang ada di dunia ni, kan, rakyat Malaysia pasti akan terlibat dalam memberikan sumbangan. Apatah lagi kalau ianya berlaku sesama rakyat Malaysia. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini satu perkara baik. Mungkin kita juga perlu bersetuju, bro, bahawa perayaan dalam tempoh pandemik ini bukan semata-mata kita mahu menyambut acara-acara penting bagi sebuah agama, misalnya Hari Natal, kelahiran Jesus Christ dan sebagainya, tapi merayakan kebersamaan dan perkara-perkara baik yang terhasil daripada sesuatu cabaran itu sendiri. Kita mahu ke naratif seterusnya. Bila bercakap tentang perayaan ini, bro, pasti akan timbul isu bila satu agama mahu meraihkan agama yang lain, tapi meraihkan bukan bermakna menyambut. Bagaimana cara untuk kita meraihkan perayaan agama lain, bro? Baik, ini sebenarnya satu soalan yang boleh straightforward, boleh kita direct saja. Meraihkan dengan menyambut, kalau ditanya kepada masyarakat awam, apakah maksud dia? Kan tak sama kan? Bagi mereka cuma
perkataan berbeza je kan. Sebenarnya kita apa-apa pun kita kembali kepada definisi dia. Kalau kita lihat dalam Dewan Bahasa dan Pustaka, disebut di situ meraihkan adalah menghormati seseorang dengan mengadakan ataupun menghadiri jamuan ataupun majlis. Itu meraihkan. Manakala menyambut pula adalah seseorang dia tak sabar-sabar untuk menunggu hari ketibaan itu lalu bergembira dengannya. Tak sabar-sabar dia nak sambut. Itulah yang dia maksudkan menyambut. Jadi bila kita dah lihat kepada kedua-dua definisi itu, sebenarnya hampir sama, cuma bezanya sedikit saja. Meraihkan tak nampak kita bersungguh-sungguh. Kita okey, ada tak ada tak okey dia. Tapi menyambut, contoh, kita sebagai Muslim, kita tertunggu-tunggu Hari Raya Aidilfitri. Ya, siapkan baju semua. Ya, sejak itu kita tak sabar-sabar, kita akan bergembira dengan itu. Itu nak menyambutnya. Tapi kita meraihkan sambutan Hari Kebangsaan, kita tak kata, oh, nak bersedia. Jarang kita tengok orang Malaysia dia akan pergi beli baju special untuk Hari Kebangsaan dan sebagainya kan. Mungkin dia lebih kepada konotasi menyambut, tapi sebenarnya dia dalam perasaan dia, dalam definisi, dia dikira meraih. Dan sekali lagi kita kata dalam Islam kita dah ada garis panduan. Orang Islam ini bagaimana nak meraihkan dan sebagainya. Sebab kita dalam Quran jelas. Surah Hujurat surah 49 ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, telah kami ciptakan kalian daripada seorang lelaki dan seorang perempuan berbilang bangsa bersuku puak agar kalian mengenali. Dan kita mengenali, kita kena faham, mengenali tak semestinya kita bersama dalam segalanya. Lita'arafu di situ. Dan dalam majlis jawatan kuasa, majlis fatwa jawatan kuasa, majlis jawatan kuasa fatwa muzakarah mereka yang ke-68 telah menggariskan garis panduan bangsa lain dengan agama lain, perayaan mereka. Ya. Dan di situ ditulis bahawa, disebut para mufti-mufti kita di Malaysia dah kata bahawa okey, dia ada syarat-syarat dia selagi tidak bertentangan dengan syarak. Ya, apa yang bertentangan dengan syarak? Dia bagi guideline yang sangat clear. Iaitu kita boleh hadir, tetapi tak boleh ada sebarang simbol keagamaan, tak boleh ada apa sahaja yang minuman, makanan yang tidak halal di situ, maka kita tak boleh hadir. Ataupun unsur-unsur pendakyahan agama-agama lain yang berlaku di situ. Kalau ada, maka kita tak boleh hadir. Ya. Dan kita kembali kepada apa yang disebut oleh para imam-imam besar, ya. Perbezaan ada pada sambutan kebudayaan dengan sambutan keagamaan, ya. Dan kita ambil contoh spesifik. Manakah hari ini kita sebut tentang hari Christmas, 25 hari bulan. Jadi bab-bab meraihkan Christmas, ijma' ulama mengatakan tak boleh untuk orang Islam meraihkan. Ya, apatah lagi dia nak memakai topi Santa Claus ke. Sebenarnya itu dalam hadis Nabi SAW sebut bahawa tak boleh tasyabuh. Tasyabuh itu menyerupai secara spesifik. Contoh, kalau saya pakai macam ni, menyerupai tak? Ya, menyerupai, tapi bukan spesifik keagamaan. Tetapi kalau kita nampak orang pakai topi Santa Claus, kita tak akan terfikir itu benda lain. Kita akan terfikir itu adalah khusus untuk Christmas. Ya. Kalau kita nampak seorang dia pakai baju collar, kemudian sini putih dan semuanya hitam, kita akan terbayang terus padri. Ya. Dan kita tak akan terbayang benda-benda lain kan. Kalau kita nampak seorang dia pakai baju berwarna emas, kan, seperti Sami, maka kita tahu itu adalah Sami kan. Jadi benda itu yang tak boleh diizinkan. Ya. Dan saya percaya ramai juga mufti di Malaysia telah mengeluarkan pandangan dan fatwa mereka mengatakan tidak boleh seorang Muslim itu memakai perhiasan-perhiasan yang berkaitan dengan agama lain. Walaupun bukan pada acara keagamaan. Bukan pada acara keagamaan. Okey. Perayaan misalnya. Okey, perayaan kita sebut Kristen secara khusus. Dia pakai Santa Maria, Santa Claus, topi Santa Claus dan sebagainya. Itu sebenarnya tak boleh sebab dia secara khususnya itu adalah perayaan khusus kepada mereka dalam bentuk keagamaan. Kalau budaya itu lain cerita. Okey. Ya. Jadi kita perlu membezakan antara yang itu. Kita dalam apa yang disebut tadi, kita nak meraihkan perpaduan tetapi kita juga perlu meraihkan kepelbagaian. Ya.
Dan kepelbagaian itu perlu diraikan dalam bentuk bertoleransi, faham memahami. Tak semestinya kita bertoleransi, menghormati itu mesti kita buat apa yang sahabat kita buat. Tak juga. Ya. Kan, kita ambil contoh, kawan kita merokok, kita tak merokok, kita tak suka merokok. Tapi kita hormat hak dia merokok, tapi dia juga perlu hormat hak kita tak merokok dengan dia merokok jauh sikit. Dan persahabatan tak putus. Masih lagi berkawan. Contoh, kita kata Hari Raya Aidiladha, umat Islam akan buat penyembelihan. Ya. Dan kita menghormati sahabat kita yang beragama Hindu yang tak ambil daging lembu dan menganggap binatang itu sebagai binatang suci, kita tak akan jemput mereka untuk datang menyaksikan penyembelihan lembu ataupun bersama dengan kita dalam mengagihkan, sebab kita tahu sensitif. Tapi kita tak kata mereka tak bertoleransi. Begitu juga kita harap dalam isu begini, Muslim tidak dijadikan kambing hitam pula, dituduh pula sebagai tak bertoleransi dengan tidak meraihkan. Sebab saya rasa it work both side. Maka dia perlu faham memahami, dan itulah cara kita sebenarnya. Menyampaikan ucapan selamat. Menyampaikan ucapan selamat, para ulama mereka berbeza, dan dalam konteks Malaysia, Sahibu Samaha Mufti Perlis, Sahibu Samaha bekas Mufti Wilayah Persekutuan Malahan, Mufti sekarang, dan ramai Mufti mengatakan keharusan dalam mengucapkan selamat Hari Christmas kepada umat. Walaupun memang ada di kalangan ulama yang mengharamkan, yang kata tak boleh. Bab ucapan ada khilaf, ada perbezaan di situ. Ya, mungkin saya ada pandangan saya sendiri, saya berpegang kepada pandangan lain mungkin. Tetapi dalam bab perayaan di ijma' dia tak ada perbezaan di situ. Jadi dalam bab contoh, anda katalah kan, saya berpegang kepada keharusan, contoh, tapi berpegang kepada haram tak boleh. Okey, di situ sesama kita, kita dah terangkan, dia tahu yang penting tu bukan pendapat mana kita ikut. Yang penting tu kita tahu kenapa kita ikut tu. Bukan ikut-ikutan saja. Kalau tidak, payahlah. Setakat mana ucapan itu perlu untuk kita zahirkan sehingga kita tidak ditafsirkan ataupun dikonotasikan seolah-olah meredhokan kepercayaan agama lain? Dia ada jalan yang mengambil jalan selamat. Jalan selamatnya antara boleh ataupun tidak, mereka kata selamat bergembira. Okey. Selamat bercuti. Setakat itu Itu saja. Ada yang sebegitu. Mereka mengambil jalan tengah. Kan? Kita nak balance kan. Takkan kita pun kadang-kadang tersepit juga. Mereka ucap selamat Hari Raya Aidilfitri kepada kita. Ya, itu pun tidak bermakna mereka terus tukar agama dan sebagainya. Betul. Cuma itu prinsip agama mereka yang kita hormati. Mereka boleh buat apa yang mereka boleh buat. Kita pula ada prinsip-prinsip tertentu. Kita berada dari paradigma yang berbeza. Jadi di situ kita kata ada yang nak mengambil jalan selamat, silakan. Tak ada masalah. Tapi kalau contoh, saya sebagai pendakwah, saya yang ingin menyantuni masyarakat yang belum Muslim ini untuk mengajak dan memperkenalkan mereka kepada kecantikan Islam, saya boleh, secara live ini saya boleh kata, saya menghormati pandangan para ahli ulama, tetapi saya secara peribadi saya tak ucap. Okay. Walaupun saya nak mengajak mereka untuk mengenali Islam dan berdakwah kepada mereka, tapi saya tak, sebab saya tak nampak benda itu akan menambahkan keperkesanan dakwah saya kepada mereka. Okey. Jadi itu bergantung kepada itu bergantung. Dan saya tak akan salahkan orang yang nak mengucap, terpulang kepada mereka, hak masing-masing. Baik. Sebelum kita menutup segmen ini, bro, kita rangkumkan bagaimana perayaan ini mampu untuk kita mengeratkan hubungan silaturahim dalam sebuah negara yang berbelang bangsa dan agama ini, bro. Dia as simple as, dan saya pernah mencadangkan kepada pihak Kementerian Pendidikan, dia adakan silibus pengenalan tentang adat dan budaya bangsa dan agama yang ada di Malaysia. Ya, mungkin ada setengah yang sangat ultra, dia akan menolak cadangan saya. Dia kata, ini memwujudkan ruang untuk agama lain menyampaikan agama. Saya kata tidak. Jadi kita dalam konteks kita di Malaysia, agama Islam agama rasmi, tetapi kita perlu sebagai Muslim, sebagai masyarakat yang bukan Muslim, kita perlu didedahkan tentang apakah kebudayaannya, apakah agamanya, supaya kita boleh faham. Kalau tidak, kita akan banyak wujudnya salah faham dan banyak konflik yang terjadi pada kita kerana tak ada persefahaman di situ. Kita tak tahu. Kita dia tu sambut apa tu sebenarnya? Kita tak tahu, dan mereka teka, kita pun teka, end up kalau sesama suami isteri pun, kalau hubungan itu berpaksikan kepada teka-meneka, where is going to end? Communication penting. Dia akan ada, dan communication penting, dan dia kena bermula dari bawah. Apa itu Hari Raya Aidilfitri, apa itu Hari Raya Aidiladha, apa itu Deepawali, apa itu Pongal, apa itu Christmas, apa itu Wesak Day dan sebagainya. Maka di situ insya-Allah saya percaya dengan ada persefahaman, mungkin kita tak meraihkan bersama. Tetapi kita boleh menghormati hak masing-masing, dan kita dah faham
kenapa mereka meraihkan dan kenapa kita meraihkan. Itu je. Baik, 20 minit yang cukup bermakna sekali. Terima kasih sangat-sangat Bro Firdaus. Kami doakan semoga usaha dakwah anda akan dirahmati Allah SWT. Amin. Allah SWT selalu kekal sihat, insya-Allah. Amin. InsyaAllah. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak.